Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 Mac 2024 bersama saya, Saif Akmal. Tiada sebarang layanan istimewa diberikan kepada mana-mana individu termasuk bekas Perdana Menteri Najib Razak di penjara. Demikian kata Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia, Nordin Mohamad kepada Sinar Harian. Menerusi foto itu, Nordin berkata semua banduan diuruskan mengikut peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Katanya ini termasuk Najib yang tertakluk pada peraturan dan Akta Penjara 1995 dan pihak penjara tidak akan berkompromi sama sekali. Tegasnya tindakan tegas akan diambil sekiranya dikesan ada pegawai penjara yang memberikan layanan istimewa kepada banduan. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini baru-baru ini, penceramah bebas Wan Ji Wan Hussein mendakwa bekas Perdana Menteri itu menerima layanan istimewa di penjara. Dia yang sebelum ini menerima hukuman di penjara Kajang mendakwa Najib tidak memakai baju banduan dan ditempatkan di blok istimewa. Dan dia tak pakai baju banduan, kita pakai baju banduan. Dia pakai yang biasa. Macam kita duduk rumah-rumah macam tu lah. Bukan dia pakai kot, tak lah. Maksudnya dia pakai macam duduk kat rumah kita, macam saya dekat dalam tu pakai baju banduan. Tapi dia dalam blok yang sama ke? Tak, dia blok yang lain. Kalau ada orang kata dia tidak berada dalam penjara tu tak betul. Memang ada di penjara Kajang. Memang ada. Dalam perkembangan lain, Wan Ji mengakui berada bersendirian dalam bilik di blok pengasingan selama 3 bulan hampir menjadikan dia hilang kewarasan. Untuk rekod, Wan Ji baru sahaja menghabiskan hukuman penjara selepas disabitkan bersalah atas kes hasutan terkait Sultan Selangor pada 2014. Orang lain tu dia boleh duduk 2, 3, 4. Tapi aku tidak dibenarkan kecuali seorang je. Jadi aku seorang ni. Sebab tu agak masuk air lah otak tu. Hampir gila lah. Baca buku tu yang baca buku tulis semayang. Kalau tak nak buat apa semayang. Masa rasa macam nak gila tu semayang. Baca Quran. Lagipun aku pun apa Quran. Jadi agak mudah sikit lah untuk nak baca Quran tu kan. Semayang. Tu aku mula keluar ni, daya aku ni atas ni hitam ni aku. Sebab dalam tu tak boleh tengok cermin. Cermin tak boleh tengok. Bila tak boleh tengok cermin, aku tak tahu muka aku ni macam mana sebenarnya. Kan? Jadi, bila aku keluar tu, aku tunjuk, dah hitam atas ni. Sebab aku, bila aku stres, aku sujud je lah. Yelah, sebab kita, orang macam aku apa Quran. Bayangkan kalau orang tak apa Quran, orang rasa gila kot Muhammad tu. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin akan membuat laporan polis ini selepas nombor kad pengenalannya digunakan pihak lain dalam pangkalan data utama PADU. Kongsi tangkapan layar mesej daripada sistem PADU di media sosial, dia mengetahui perkara itu selepas gagal mendaftar dalam sistem itu kerana akaunnya telah wujud. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu juga meluahkan rasa terkejut kerana dia tidak pernah mendaftar di PADU sebelum ini. Dia bagaimanapun kemudian berkongsi maklumat bahawa isu itu telah selesai dan PADU berjaya set semula log masuk untuk nombor kad pengenalannya. Bekas ahli Parlimen Rembau itu memaklumkan ada orang menggunakan nombor kad pengenalannya untuk mendaftar PADU. Justrul Khairi berkata dia akan membuat laporan polis berkaitan kecurian identitinya. Sementara itu, Farhan Akmal, Setiausaha Akbar kepada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memberi amaran supaya orang ramai tidak menggunakan kad pengenalan pihak lain untuk mendaftar PADU. Dia juga berkata pihak yang melakukan perkara itu telah dikenal pasti. Dia juga berkata tiada kebocoran data berlaku kerana pelaku itu tidak berjaya melepas proses pengesahan impasan kad pengenalan. Berita seterusnya, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyelar tindakan bekas ahli parti itu yang menyamakan kepimpinan UMNO sebagai biawak hidup. Beliau berkata, ada pihak terutama dalam kalangan bekas ahli parti itu mencipta kebencian dalam kalangan rakyat. Ini apabila sistem pangkalan data utama PADU dilancarkan oleh kerajaan, kata Zahid. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Santunan Kasih Ramadan di Masjid Jami' As-Salihin, Banting semalam. Zahid dalam pada itu menganggarkan kira-kira 22% pihak yang menentang
apa sahaja inisiatif baharu yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jelas Zahid lagi, kumpulan ini terlalu banyak dalam negara dan jika tidak dibendung, individu terbabit akan menjadi biawak hidup yang sebenarnya. Bekas tokoh yang dirujuk oleh Zahid dipercayai bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin. Khairi menerusi sesi podcastnya bersama Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, mengemukakan persoalan sama ada kerajaan sedang terbeban oleh UMNO dan menyamakan sebagai biawak hidup. Kalau ia emotif, saya nak put to Datuk Seri bahawa hari ini kerajaan ini memikul, minta maaf lah saya guna istilah yang kasar, kalau dalam bahasa Inggeris dia halus sikit, albatross around your neck, tapi dalam bahasa Melayu memikul biawak hidup dalam bentuk, tak maaf saya sebab saya masih lagi ahli, saya dah kena pecat, UMNO. UMNO di bawah Zahid Hamidi. Kita tak boleh tolak persepsi ataupun realiti bahawa that is a liability. Ahli MKT UMNO Muhammad Puak Zarkashi mendakwa kritikannya terhadap sistem padu bukan bersifat peribadi seperti didakwa Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Malah katanya dia tidak mempunyai masalah peribadi dengan timbalan Presiden PKR itu. Dalam satu hantaran di Facebook, Puat sebaliknya berkata beliau sekadar mengkritik timbalan Presiden PKR itu yang didakwanya lebih gemar menghasut ketika sebelum menjadi kerajaan. Pada Rabu, Rafizi berkata kritikan beberapa ahli politik termasuk Puat berhubung padu hanyalah bersifat peribadi. Rafizi berkata kritikan tersebut langsung tidak menjejaskan pelaksanaan sistem itu sebaik sahaja tempoh proses pendaftaran serta kemaskininya berakhir pada 31 Mac ini. Sebelum ini, Puat sering menyerang Padu dan Rafizi mendakwa ia gagal kerana sistem kerja, komunikasi dan imej ahli Parlimen Pandan yang tidak diyakini rakyat. Mengulas lanjut, Muhammad Puat membalas kritikan Rafizi dengan mempersoalkan kejayaan yang telah dicapai melalui formula pemimpin PKR itu. Puat menyindir Rafizi dengan berkata beliau menunggu formula untuk menjadikan Malaysia kaya raya. Kedah di bawah pentadbiran Perikatan Nasional ketika ini merupakan zaman kerajaan negeri yang terbaik. Menteri Besarnya Muhammad Sanusi Maknur berkata kerajaan Barisan Nasional yang mentadbir negeri itu sebelum ini menanggung hutang yang tinggi. Jarang melondeh orang, tapi dah hampa telajak sangat. Zaman BN lah kerajaan Kedah ni terpaksa berhutang kerajaan kepada federal untuk bayar gaji pegawai. Dan kita lah ni bukan saja kita mampu bayar gaji pegawai dengan sumber keuangan negeri, tapi hutang hampa pun kami tolong bayar. Lah kita duk bayar. Dalam keadaan beban macam tu pun kita masih mampu untuk menyimpan untuk waktu susah. Kita ada reserve. Waktu BN, reserve kerajaan pernah menyusut turun dekat-dekat sampai lantai tinggal 40 juta. Tak pernah berlaku dalam sejarah kerajaan negeri ada duit 40 juta aja. Tak pernah. Kita ke perkembangan berikutnya. Pendakwah Firdaus Wong memaklumkan dia telah memfailkan 6 laporan polis pada hari Rabu. Ini berhubung ugutan bunuh dan dakwaan fitnah terhadapnya. Pada satu hantaran di Facebooknya, Firdaus berkata, semua laporan telah dibuat di Balai Polis Wangsa Maju terhadap 5 individu sambil dia menegaskan tindakan ini sebagai permulaan. Firdaus juga berkata dia akan memfailkan saman fitnah terhadap mereka yang didakwa memfitnahnya itu. Minggu lepas, Firdaus menjelaskan dia tiada motif peribadi dalam isu kontroversi penjualan stokin Tentera Kalimah Allah di Kikiamat. Dia berkata demikian susulan gambarnya di depan kedai serba neka miliknya, My Kampung Freshmart, kembali disebarkan di media sosial. Ini selepas beberapa pihak mendakwa Presiden Multiracial Reverted Muslims MRM itu ada kepentingan sendiri ketika membangkitkan isu stokin tersebut. Bagaimanapun, Firdaus berkata tujuannya membuat hantaran berkenaan isu stoking itu bukan untuk mensabotaj Kikimat mahupun atas dasar persaingan perniagaan, memandangkan My Kampung Freshmart sudah dihentikan operasi pada 2 tahun lalu. Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Kelantan menegaskan tulisan jawi yang digunakan cawangan parti tersebut merupakan logo rasmi baharu. Jelas parti itu ia tiada kaitan dengan jelajah Perikatan Nasional. Dalam hantaran di media sosial, Ketua Penerangan Muda Kelantan Abdul Rahman Khairuddin berkata,
Ini kerana tulisan Jawi di negeri itu merupakan satu identiti dan praktis yang telah lama dilakukan sejak bergenerasi. Menurutnya, Rabu lalu mereka telah menganjurkan jelajah pemangku Presiden Muda Amira Aisyah ke negeri Kelantan. Ujarnya tumpuan jelajah negeri tersebut adalah untuk memaklumkan proses rejuvenasi parti serta menyampaikan hala tuju muda sebagai kuasa ketiga. Abdul Rahman memberitahu Muda Kelantan berharap agar proses rejuvenasi parti tersebut memberi kesan yang baik. Baru-baru ini, Setiausaha Agung parti itu Amir Hariri Abdul Hadi mengesahkan bahawa Muda tidak akan menyertai siri jelajah bersama PN. Ini selepas Presiden PN Muhyiddin Yassin mengumumkan PN akan memulakan jelajah ke seluruh negara selepas Ramadan yang akan turut disertai Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.